Okey, baik. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam Cik Lebah. Okey. Okey, kita boleh teruskan Okey, semua dengar ke tu? Suara macam kurang-kurang sikit. Oh, suara Tapi macam okey lah, kurang. boleh dengar. Ha. Ah, nak kena menyanyi ke? Boleh tak? Okey, boleh kita teruskan ke. Okey, boleh, boleh, boleh. Boleh teruskan. Alright, okey. InsyaAllah kita buka majlis dengan ulu kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Amin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Okey, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita bersama dengan seorang penulis buku iaitu Encik Lebah. Tak lain tak bukanlah Encik Lebah yang baru saja menulis atau menerbitkan satu buku iaitu Bangkit Daripada Sedih kan. Jadi untuk pengetahuan semua viewers lah, pada malam ni kita akan membincangkan tentang satu tajuk iaitu Move On, Bangkit Daripada Sedih. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak minta Encik Lebah untuk mengupaskan sedikit berkenaan dengan tajuk, definisi tajuk kita pada malam ni iaitu Move On, Bangkit Daripada Sedih. Jadi silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, sebenarnya first time saya live. Sebelum ni tak pernah pun terfikir untuk live, dan hasil daripada Nazirul sebabkan SMM yang invite, so saya secara lapang dada bersama dengan antum semua. Minta maaf lah kalau Hmm. Oh, dengar tak? Ramai kata tak dengar ni. Ramai tak dengar Oh, penat saya ada bercakap yang terputus suara sikit. Sekejap, sekejap. Ya ke? Alasnya. Adik, Dia sebab line sikit lah kot. ni Okey, sekejap Encik Lebah tengah betulkan sikit. tahu tak boleh kan? Macam mana? Ada PA. Alright, dengar jelas. Assalam. Dengar? Tak ada suara. Aiman Ashraf kata tak ada suara. Sebab line kot Encik Lebah. Dia sangkut-sangkut sikit. Macam mana?
Alright, boleh. Okay, Haziq try cabit kau punya. Kau cabit tu apa? Okay, sekejap Cik Lebah keluar jap nak cari line. So, kita nantikan Cik Lebah lepas ni. So, nantikan kita akan dengarkan perkongsian berkenaan dengan move on, bangkit daripada sedih. Siapa je yang tak pernah sedih kan? So, kita nak kupas sikit berkenaan dengan apa tips-tips untuk kita bangkit daripada sedih tu daripada Cik Lebah. Jadi, insyaAllah kita akan bersama dengan Cik Lebah lah lepas ni. Okay, sekejap Okey, buat yang dalam live ni, kita tunggu sekejap. Encik Lebah, kita ada masalah lain sikit. Tapi kita akan tunggu lepas ni bersama dengan Encik Lebah. Alright, so nak jelaskan apa lah. Kalau contoh saya sendirilah, memang banyaklah pengalaman kita sedih kan. Daripada kita kecil sampailah kita besar. Rasanya hampir ada waktunya kita akan rasa sedih. Even kita tak dapat jelaskan pun bila kita sedih dan bila kita tak sedih tu kadang-kadang kita tak tahu kan. Macam dia kadang-kadang datang dan kadang-kadang itulah rasa tu pergi. So nak tak nak kita perlukan satu suntikan motivasi untuk kita bangkit daripada sedih tu. Faham tak? Dia macam sedih tu satu penjara dan kita kena keluar daripada penjara tu. Dan cara untuk kita keluar daripada penjara tu kita kenalah dapatkannya daripada Encik Lebah. So insyaAllah kita bersama dengan Encik Lebah. Jadi apa kita punya faktor-faktor nak kita bangkit daripada sedih, kita akan dengar daripada Encik Lebah. Macam mana? Tak nampak. Sebab line ke? Tapi tak apa, dia ambil masa sikit. Tak ada apa-apa, okey je. Okay, so kita akan nantikan lagi daripada Encik Lebah. So, kita akan bersama dengan dia. Ada yang tanya, Abang study course apa? Saya study course media baru dekat USIM. So, insyaAllah kita akan bersama dengan Encik Lebah lepas ni. So, pada tajuk sedih ni, dia macam satu benda yang abstrak lah. Dan kita tak dapat nak expect lah bila kita sedih, bila kita tak sedih kan. Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan Cik Lebah aja. Alright. Sabar semua. InsyaAllah kita akan bersama dengan Cik Lebah selepas ni. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Dia tak nampak lagi. Rasa dia ambil masa sikit tu. Boleh je. Boleh, insyaAllah boleh. Waalaikumsalam.
Tak apalah. Hmm, tak pastilah, belum kot, tak tahu. Oh tak. Hmm. Mm-mm. Bayi, okey. Tak, kita menangis. Hmm. Dah ni dah. Okey, nak tanya tadi okey ke dia punya ni? Hello, ada dengar tak? Tadi live tadi dengar tak suara Encik Lebah? Okay, so kita sekejap tunggu Encik Lebah sekejap. InsyaAllah lepas ni kita akan bersama dengan Encik Lebah. Maaf, dia masalah teknikal sikit. Lepas ni kita akan bersama Encik Lebah lah. Okay, kita try lagi. Oh, tadi tak dengar eh. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okay. Baik, saya nak tanya, so semua dengar? Okay, kalau dengar, komen dengar kat dalam komen tu. Komen dengar. Tapi komen ni dia lambat sikit bang. Dia macam kita cakap lepas tu dalam seminit lepas tu baru muncul komen yang tu. Macam tu lah. Oh ya ke? Okey, baik. Kita teruskan lah. Mengganggu lah. Dengar. Baru dengar? Okay, Alhamdulillah dengar. Okay. Jelas. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita ambil balik analogi tadi. Kita lahir daripada perut mak kita. Kita lahir, kita tak terus gelak. Kita tak terus bercerita. Kita tak terus untuk bernyanyi. Kita melalui proses menangis. Sebab itu, bila kita lahir daripada perut mak kita, kalau kita tak menangis, ada yang kita tak menangis, perut kita akan ketuk punggung kita. Dia akan tepuk punggung kita sampai kita menangis. Bila kita menangis, tandanya apa? Tandanya kita masih bernyawa. Tandanya kita masih sedar bahawa kita berada dalam satu alam dunia. Bila kita menangis, doktor tak terus bawa baby tu, kita tu ke bilik lain, tetapi diletakkan baby tersebut kat dada mak kita. Sebab apa, Aziz? Terus
pakai baju, tak pakai seluar, kita tu tak pakai baju, tak pakai seluar, letak dekat atas badan mak kita. Kenapa Haziq? Sebab kalau dari istilah bahasa pasar ni lah kan, itu skin, itu sentuhan. Bila kita baby, kalau kita ni baby sentuh kita punya kulit mak kita rasa secure, kita rasa macam ada perlindungan. Kalau di istilah bisnes ni insurans lah, seolah-olah ada orang yang menjaga kita. Senang tu, sebab tu function bila kita buat video ni adalah untuk kita nak jaga orang-orang yang tengah bersedih ni, terutamanya mereka ni dah sampai peringkat yang kalau kita tengok dalam paras ada hijau, ada paras level sederhana dan merah, mereka ni sampai tahap ada yang paras merah. Bila tahap merah ni maksudnya critical tu sampai nak bunuh diri dan sebagainya. Okey, ada sangkut. Okey, kita teruskan lah. Okey, baik. So kenapa move on? Kita belajar balik daripada kita lahir tadi yang saya cerita, daripada menangis. Bila kita menangis, kita ada orang yang jaga kita. Sebab itulah function kita menjadi ibu kepada mereka-mereka ni. Kita menjadi pelindung kepada mereka. Tak ramai yang boleh menjadi pelindung. Haziq pun nanti akan kahwin, akan ada anak, ada isteri, menjadi pelindung kepada family. Akan ada mak ayah untuk menjadi pelindung. Itulah kita. Betul. Kan ada satu ayat, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Kita lindung ahli keluarga kita menjadi bahan api neraka. Itulah sedikit tentang definisi yang saya kira satu analogi tu boleh kita faham kot. Okay? Alright. So okay, kita faham. So apa definisi bangkit dari sedih ni, dia sama je macam hijrah, sama je macam pension, dan juga dia untuk kita memelihara orang lain lah yang dalam keadaan sedih. Jadinya untuk yang keduanya, saya nak tanya sikit lah pada pendapat Encik Lebah sendiri, apakah faktor-faktor yang membuatkan seorang tu dia mudah rasa down, mudah putus asa dalam hidup dia. Jadi mungkin kita orang nak tahulah apa sebenarnya yang menyebabkan dia orang rasa macam tu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf kepada pendengar-pendengar yang mungkin pernah mendengar video-video saya dan pernah mendengar suara saya di dalam corong-corong telefon. Saya minta maaf seandainya intonasi pada malam ni tak seperti video-video lain. Sebab kita dah suasana malam, kalau tiba-tiba saya menjerit akan bangun orang yang tidur. Kalau bangun tiba-tiba mati, kita tak tahulah, wallah. Allah. So apa yang saya boleh bahagikan kepada 3 perkara sekiranya berdasarkan pengalaman saya, pengalaman ataupun pengalaman kawan-kawan kita, pengalaman Haziq sendiri, dan rasanya semuanya melalui proses, dan saya ambil 3 faktor utama dan saya akan elaboratekan satu faktor tersebut kepada beberapa cabang. Okey, baik. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan remaja cenderung untuk berputus asa, untuk bersedih sekian lama. Ada 3 faktor. Faktor pertama, kalau boleh para pendengar boleh tulis kot kat bawah ni, takut kawan-kawan kita yang lain slow kan tak dapat, so boleh tulis dekat bahagian. Betul. Itu lagi baik lah. Kita sama-sama kongsi malam ni. Kita sama kongsi. Sepatutnya saya tak layak untuk jadi panel malam ni. Mungkin Haziq dia lebih banyak tu. Saya ni banyak merapu je. Okey, baik. Untuk 3 faktor. Okey, faktor yang pertama adalah faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri. Mana-mana pun, pergi mana-mana. Ceramah motivasi, inspirasi, pergi ceramah Ustaz Abiyu, pergi ceramah Ustazah Fadilah Kamsah, motivator Datuk Fadilah Kamsah sekalipun. Ustazah pula. Akan ada satu soalan saja. Solat macam mana? Kita tanya balik, solat kita macam mana? Sebab apa? Solat tu tiang agama. Kalau kita nak bina rumah, ni, kalau tiang tak kuat akan roboh. Tu biasa, standard, mana-mana pun. Sebab kenapa dia ada di sebuah rumah? Sebab rumah lah tempat kediaman kita. Rumah lah tempat bermulanya kita ni bahagia atau tak. Rumah lah berpunca kita ni berjaya atau tak. Semua daripada rumah. Solat. Solat, bagaimana solat kita? Itu pertama. Tu atas faktor yang pertama, diri sendiri, solat. Faktor diri sendiri yang kedua, cabang yang kedua adalah terlalu mengharapkan manusia. Ni ada satu soalan yang sangat
famous lah. Itu bang, macam mana kan kalau dia kahwin dengan orang, contohnya kan, dia dah kahwin. Okay, ni soalan biasa kan, dia dah kahwin. Okay, dia dah kahwin. Tapi salah ke saya kalau saya berdoa agar dia berpisah dan kembali kepada saya? Itu soalan yang famous. Itu masalah lah sebenarnya. Okay, kenapa kita perlu meruntuhkan kebahagiaan orang untuk kebahagiaan kita? Benda tu akan berlaku juga dalam kehidupan kita. Kalau kita buat kat orang tu, orang buat kat kita. Tu benda tu kalau kita tak suka orang buat jahat kat kita, kita jangan buat jahat kat orang. Senang je. Sifir hidup kita kalau kita buat jahat kat orang, kan, kita buat jahat kat orang. Kalau kita tak nak orang buat jahat dengan kita, kita jangan buat jahat dengan orang. Tu sifir hidup kita. Tu mungkin Mak Haziq pun pernah pesan macam tu kan, kalau kita tak nak orang buat jahat. Mungkin mak-mak kita selalu Betul. Mana-mana mak pun akan pesan betul. Okey. Yang tu kedua, terlalu harap kepada manusia. Okey. Yang ketiga, faktor yang ketiga. Faktor diri sendiri, cabang yang ketiga. Terlalu bimbang akan masa depan. Boleh tulis. Kalau tulis mana-mana yang dengar ni boleh tulis. Bimbang dengan masa depan. Okey. Bila kita terlalu bimbang sangat-sangat tentang masa depan, esok nak jadi apa, esok nak makan apa. Contohnya macam PKP sekarang kan. Esok ada lagi ke, makanan ke. So benda bila kita terlampau bimbang, kita risau. Kita risaulah. Sedih tu akan memakan diri kita balik. Dia akan memakan diri kita balik. Dia memakan diri kita balik, maksudnya kecenderungan untuk berputus asa tu tinggi. Terlalu bimbang, tapi jangan terlalu bimbang. Okey, baik. Faktor yang kedua, tadi cabang, tapi faktor yang kedua adalah keluarga kita. Keluarga kita. Okay. Faktor yang kedua adalah keluarga kita. Cabang yang pertama, tak faham antara satu sama lain. Ni antara soalan yang paling kerap saya terima di ruang mesej. Dia tanya macam mana saya nak buat A, tapi mak ayah saya suruh buat B. Dia tak sependapat. Kalau dari segi bahasa Haziqnya, berbeza ideologi lah. Bahasa politiknya berbeza. Bahasa politik. Mungkin pendengar tak faham kot. Waalaikumsalam. Okey, baik. Okey, berbeza ideologi. Okey. Kadang-kadang senang ceritalah, kalau kehidupan kita, mak ayah kita adalah orang yang makan garam lebih awal daripada kita. Lebih awal daripada kita. Kan Haziq makan garam daripada mak ayah Haziq? Saya makan gula je. Makan gula. Bahaya tu. Manis. Betul. Kerja manis. Tapi benda ni kita kena tengok. Seandainya kita berbeza pendapat kita salah dan mereka betul, kita terpaksa turut. Tapi pendapat kita betul dan mereka salah, kita terpaksa akur. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu mengutarakan pendapat kita juga. Contohnya, pendapat yang paling best lah, bebel lah. Itu paling famous lah. Tapi mak saya jarang bebel lah. Saya pun yang bebel. Tak adalah. Okay, baik. Macam ni. Okay, mak kita, contohnya saya bagi contoh. Kita kecil, kita budak-budak berlari. Haziq kan budak kan, berlari pakai pampers, kan. Lari, and then kita nampak serika. Serika waktu tu tengah terpasang. Tengah panas lagi. Kita nak sentuh serika tu. Mak kita kata, jangan. Kita nak juga. Haziq kata, nak juga. Jangan. Kita kata, nak juga. Bila berlaku macam tu, adakah mak kita salah? Adakah kita betul? Haziq? Tak. Pendengar. Kita salah. Okay. Kita salah ke mak kita betul? Tu jawapannya, mungkin tu boleh jawab. Okey. Kalau kita teruskan pegang serika, apa yang akan jadi kita? Binasa kat kita. Kalau kita ikut cakap mak kita, kita tak binasa. Tu analogi mudah yang kita boleh faham lah. Berbeza ideologi. Okey, yang kedua. Bila berbeza ideologi, berbeza pemikiran ataupun berbeza pendapat akan berlaku, mak ayah kita tak sokong kita lah. Bila boleh kita kata lah, lebih daripada 5-6 kali berlaku persisan pendapat, lelaki tak menyokong, tak sokong. Okey, contoh cita-cita nak jadi apa Haziq? Pendengar Haziq nak cerita kartunis. Kartunis. Serius? Serius dulu masa kecil. Sekarang dah kena belasah jadi apa? Sekarang ni jadi tak tahu lagi lah. Jangan juga, tak ada arah bahaya juga. Risau cari kat bawah tebing ke. Kat tebing ke, dorong. Budak tebing. Tahulah. Okey, baik. Bila berlaku tak sokong, akan berlakunya orang panggil apa?
kita macam memberontak. Kita memberontak dengan family. Kita akan berlakunya kesedihan. Sedih, kenapa mak aku ni macam ni, kenapa tak ikut cakap aku, bla bla bla. Kawan aku ni berjaya je buat ni, kenapa aku tak? Tu persoalan-persoalan yang berlaku. Okey, yang terakhir bagi faktor keluarga adalah bila berlaku macam tu, kadang-kala family menghina dia. Berzikir je dengar ke zikir? Dengar. Dengar. Kenapa yang masuk? Kejap. Rumah ni memang selalu berzikir. Rumah pun berzikir. Kita amat tahan je lah. Okey, baik. Dihina keluarga. Bila kita kena hina keluarga tu satu benda yang sangat berat lah. Sangat berat lah. Benda ni, mesej untuk ni, saya pernah dapat mesej banyak berkaitan dengan macam mana mak ayah saya ni selalu kata saya, perli saya. Okey, saya bagi tahu. Bersabar. Tu je jalan dia. Bersabar. Satu hari nanti Allah akan buka hidayah. Pintu hidayah mak ayah kita. Kita ambil satu kisah tentang Ustaz Avenue. Mak ayah dia mana sokong dia nak buat pendakwah. Yang tu paling orang kenal lah. Orang kenal kot. Baru baca pun. Ustaz Avenue, mak ayah dia tak sokong pada asalnya. Tapi macam mana dia setiap hari terang sampai mak ayah dia buka hati untuk terima Islam, dan sampai satu tahap bila Ustaz Avenue berdakwah di pedalaman, dia nak balik, ni mungkin semua tahu, bila dia nak balik, mak dia kata jangan balik. Waktu tu mak dia tengah sakit. Dia kata, Ebit jangan balik. Kalau Ebit balik, bila Ebit balik, Ebit adalah anak derhaka. Macam tu sekali. Allah. Lepas tu mak dia pesan apa? Ebit tak ingat ke waktu kita susah siapa yang tolong? Ebit tak ingat lagi waktu kita miskin dulu siapa yang tolong? Allah. So macam tu sekali tahap pemikiran mak dia. Macam itulah kita dan gitu dengan mak ayah kita. Okey, baik. Faktor yang terakhir adalah faktor persekitaran ataupun culture lah. Kalau Haziq masuk usia mungkin baik sikit kot. Mungkin Haziq masuk universiti macam saya ke universiti yang biasa-biasa ni kan. Bila masuk mungkin banyak tengok lalu macam perempuan rupanya lelaki. Tu risau. Persekitaran. Saya ambil satu analogi mudah je Haziq. Okey, berarti saya ambil satu analogi. Okay. Kita ni umpama biji benih. Biji benih. Kita seandainya kita tanam biji benih tersebut ke tanah yang tak subur. Tanah tak subur tu contohnya, tanah tak subur macam mana sih? Contohnya tanah tu kering kontang, tak ada sumber air dan sebagainya. Tanah tak subur. Lepas tu pula tak ada cahaya matahari. Terlindung daripada cahaya matahari. Lepas tu pula ada serangga perosak. Apa tindakan Haziq waktu tu? Tumbuh kat situ ataupun nak lari ke tempat lain? Cari tanah lain. Begitu juga dalam kesedaran kita. Kita perlu cari kesedaran yang baik. Cari tanah yang lain. Cari yang ada perosak. Kalau ada pun sikit. Cari yang ada baja dia kualiti lagi. Tu kita lompat ke kesedaran. Itu antara faktor. Saya cerita dah masuk solution ni. Tapi tu antara faktor lah persekitaran. Okay? Saya nak cerita persekitaran tu. Kita masuk solution tak apa. Okay. Saya serahkan kepada Haziq. Alright, so kita dapat tadi ada 3 faktor lah yang telah diuraikan oleh Encik Lebah. Yang pertama diri sendiri, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah persekitaran. So tiga-tiga ni ada cabang-cabang dia Encik Lebah cerita tadi. So kita boleh tengoklah ini bukan antara faktor utama lah kita merasa down atau merasa sedih. Jadi saya teruskan kepada soalan ketiga, iaitu okay, so bila kita dah tahu faktor-faktor dia kan, maksudnya tiba-tiba salah satu faktor tu ataupun mungkin keluarga kita sendiri mengecewakan kita ataupun dia ada buat satu yang menyebabkan kita sedih ataupun kita down kan. Jadi macam mana kita nak keluar daripada kepompong kesedihan tu? Jadi boleh Encik Lebah ceritakan sikit. Okey, baik. Dengar? Sangkut sikit. Okey. Ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar? Okey, dengar. Okey, baik. Ni lebih kepada solution yang saya nak bagi. Ni lebih kepada solution kan? Kan? Betul Kak Haziq? Haziq minta solution kan? Betul. Okey, baik. Minta maaf lah, saya tulis nota ni berapa muka surat ni. Saya harap saya dapat share lah. Allah. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey.
saya ada terdengar satu video berkaitan tentang hidup ni pastinya ada masalah. Bila kita ada masalah, sudah semestinya kita hidup. Kalau kita tak nak ada masalah, baik kita mati. Solution lah. Betul. Itu kehidupan. Tetapi bila kita mati, tapi seandainya waktu kita hidup, kita tak mampu mengurus masalah tersebut dan berlakunya berdosa, kita akan menanggung kesan kepada masalah tu di akhirat nanti. Macam tu dia punya teori ataupun sifir formula dia. Okey, baik. Pertama sekali, sekiranya kita nak keluar daripada kepompong masalah, kita pertama sekali, mana-mana penceramah, mana-mana ustaz, saya ambil daripada solution ni daripada Ustaz Wadi Anwar. Tu antara salah seorang ustaz idola saya, boleh saya dikatakan idola saya. Pertama sekali dia kata apa? Azam. Sekiranya kita berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Azam. Kita niat sungguh-sungguh kita nak berubah, kita nak keluar daripada kepompong kesedihan ni. Macam mana? Okey, baik. Kalau contoh macam mana kita nak tahu kita ni berazam bersungguh-sungguh ataupun tidak? Haziq pernah tengok tak cerita Hindustan? Pernah kan? Okay, muka dah macam ala hero Hindustan ni. Okey, baik. Cerita dia macam ni. Seandainya kalau hero Hindustan tak nak dia, kalau tak dengar dia. Seandainya dia betul-betul berminat dengan seorang perempuan, hero ni berminat dengan seorang perempuan, dia cinta betul-betul dengan seorang perempuan, dia sanggup melakukan apa pun, hatta berenang, berlari, naik kapal terbang dan sebagainya untuk mendapatkan perempuan tersebut. Itulah azam yang sungguh-sungguh. Kita boleh belajar lah. Contoh lagi, senang, paling mudah. Seandainya kita duduk rumah, rumah berapa kali pergi kat peti ais? Tak terkira. Tak terkira. Logik macam ni. Okey, Haziq tengah lapar. Pemikiran Haziq waktu tu fikir apa? Nak makanannya lah. Nak makan je. Bila kita fikir makan, kita dah fikir, mindset kita makan. Macam tu juga berubah, kita fikir nak berubah insya-Allah. Kita azam sungguh, kita akan dapat perubahan tu. Macam tu kita lapar, kita cari peti ais. Bila kita lapar, kita pergi kedai, pergi beli. Lepas tu kena tangkap masuk dalam lokap dan sebagainya. Tu waktu bikin tu tak boleh keluar Okay, baik. Tolong tulis bagi pendengar-pendengar, boleh tolong tulis Pertama sekali azam sungguh-sungguh untuk kita berubah. Pertama azam. Mana-mana pun penceramah dia akan beritahu. Pertama azam sungguh untuk berubah atau kita nak bangkit daripada sedih. Yang kedua adalah kawan dengan kawan yang baik. Haziq ada kawan baik, Haziq? Para pendengar ada kawan yang baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, para pendengar ada kawan yang baik? Allah. Para pendengar ada kawan baik? Tengok ada komen ni, gelak je. Okey, baik. Nanti kita bacakan ataupun dengar tentang cerita pemuda Ashabul Kahfi. Pernah dengar? Okey, waktu dia pergi masuk gua tu, ada seekor haiwan. Apa nama haiwan tu? Ataupun apa jenis haiwan tu? Anjing. Yes, anjing. Okey, anjing tu nama apa? Nama anjing tak tahu pula. Nama tak tahu. Lupa nak ta'aruf Okay, nama anjing tu Khitmir. Khitmir. Ikmir. Baik. Khitmir. Khitmir. Okey, baik. Bila dia follow 7 pemuda Al-Kahfi ni masuk gua, nama dia tercatat di dalam Al-Quran. Allah, hebat. Itu kesan kawan. Tu kita kesan. Nama catat. Nama Haziq ada catat dalam Quran? Kita tentang Haziq ada tak? Tak ada. Itu antara kesan bila berkawan dengan orang pemuda yang baik. Macam tu juga ada hadis yang berkaitan bila kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan terpalit dengan wanginya. Bila kita kawan dengan tukang terpalit dengan tukang besi, apaknya. Itu hadis. Tu benda ni, benda tu bila kita kawan baik, senang kita formula dia. Bila kita kawan baik, kita automatically insya-Allah kita akan baik, insya-Allah. Sebab tu bila kita kawan dan sebagainya, kita mencari orang yang mampu memberi kita motivasi, bukan yang menjatuhkan kita, mampu membangkitkan kita. Okey, dan yang ketiga adalah ni yang mungkin join majlis ilmu, join kita punya live pada malam ni. Salah satu medium lah untuk kita dapatkan ilmu. Ataupun senang cerita, kalau sekarang ni susah nak pergi masjid, surau dan sebagainya, boleh buka YouTube ataupun boleh type Haziq Zahar. Dalam tu ada video-video dakwah Haziq Zahar.
pun saya dan sebagainya. Banyak orang buat video-video, ustaz-ustaz dan sebagainya. Boleh tengok. Join majlis ilmu. Macam tu saya bagi analogi. Bila kita lapar, kita apa pun kita Okay, baik. Contoh anda bagi tahu. Okay. Saya bagi satu analogi lah. Bila kita sedang berada dalam situasi berair mata dan sebagainya, kita duduk dalam hujan, drama sikit lah malam ni contohnya. Dalam hujan lebat. Okay. Satu soalan saya, Haziq akan cari payung ataupun payung yang akan cari Haziq? Saya cari payung. Haziq yang akan cari payung kan? Begitu juga dengan ilmu. Kita jangan tunggu ilmu datang kat kita, tapi kita yang cari ilmu. Kalau kita nak berlindung daripada hujan, kita yang perlu cari payung, bukan payung yang cari kita. Itu satu analogi mudah lah supaya para pendengar kita faham pada malam ni. Okey, yang terakhir ataupun solution yang terakhir adalah keluar daripada suasana buruk. Seandainya sebelum ni tak baik, kita keluar daripada suasana yang lebih baik. Macam satu analogi tadilah, kita di tanah yang gersang, di tanah tak ada tumbuhan-tumbuhan lain, tiba-tiba kita nak terpacak ke situ, memang kita nak tak nak memang kena move on daripada situ. Kena cari tempat yang selesa, tubuh tak ada perosak, cahaya matahari cantik, bahagia pun yang baik. So keluar daripada tempat tu, cari tempat yang bagus macam tu. Okey, faham? Itu satu. Pegang 4 ni baik-baik. Boleh tolong tulis bagus bagi mereka-mereka yang tulis pada malam ni. Saya doakan dipermudahkan urusan. Okey, teruskan. Terima kasih. Serahkan pada moderator majlis. Alright, so tadi Encik Lebah ada kongsikan tentang 4 cara untuk kita keluar daripada kepompong masalah kita. Yang pertama sekali azam, sungguh-sungguh keluar dari kepompong kesedihan. Yang kedua ialah kita kena cari kawan yang baik, yang memberi inspirasi bukan menjatuhkan. Yang ketiga ialah kita kena ikut ataupun cari majlis ilmu, sama ada di media ataupun di betul-betul di masjid surau kan. Dan yang keempat adalah kita bergerak ataupun keluar daripada kita punya situasi tu. Maksudnya kalau contoh kita berada dalam situasi yang menyedihkan, yang buruk, kita keluar dan kita pergi ke situasi yang lagi baik. Jadi itulah sekian tadi perkongsian daripada Encik Lebah. Okey, jadi itulah kita sedang menantikan soalan daripada penonton kalau ada. So kalau contoh sesiapa yang nak tanya berkenaan dengan tajuk kita move on, bangkit daripada sedih, jadi boleh tanyalah di ruangan komen. Okey, so saya tertarik dengan satu ni, Puteri Limau Purut. Dia kata ngam-ngam baru betul putus tunang, ngam-ngam tajuk ni nak move on. So mungkin Cik Lebah ada nasihat sikit kot kepada Puteri Limau Purut. Okey, baik. Nak nasihat macam mana? Sebab saya dah bagi banyak dah. Okey, pertama rujuk balik apa yang saya cakap tadi. Pertama sekali azam betul-betul lah. Kita takkan macam mana nak kata, Allahumma salli, saya kena ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puteri Limau Purut ya. Okey, baik, Puteri Limau Purut. Apa perlu Puteri buat sekarang adalah yang pertama sekali, jangan terus bersedih sedangkan dia sedang bergembira. Jangan bersedih sedangkan dia bergembira. Kenapa kita perlu bersedih? Kenapa kita bersedih air mata sedangkan dia sedang bahagia dengan orang lain? Move on, pergi ke satu tempat. Okey, yang pertama apa yang perlu Puteri buat? Pertama sekali, bagus. Apa yang tindakan Puteri buat sekarang adalah bagus bila cari majlis ilmu ataupun cari tempat-tempat yang ada ilmu. Tak kisahlah di masjid surau dan sebagainya, sekarang ni banyak medium. Hatta sekarang ni kat dan sebagainya. Lepas tu kat hotel pun ada majlis ilmu. Sekarang ni cruise pun ada majlis ilmu. Kalau kita naik kapal, sekarang ni cruise pun ada majlis ilmu dan sebagainya. Banyak tempat majlis ilmu. Dia bukan tertakluk kepada masjid dan surau. Pertama sekali mencari ilmu. Cari siapa yang ilmu, siapa yang tuan punya ilmu. Bila kita cari ilmu, automatik tuan dia siapa? Haziq, siapa tuan kepada ilmu tu? Allah. Yes, bila kita kenal Allah, kita jatuh cinta kat Allah. Bila kita jatuh cinta pada Allah, air mata kita bukan mengalir kerana manusia, tapi kerana Allah. Macam tu je, dia punya formula macam tu. Sebab tu masing-masing akan kembali kepada Allah, So bila kita dah cinta pada Allah, kita dah sayang pada Allah, kita dah kembali kepada Allah, automatically kita kena buatlah rukun iman, rukun Islam. Kita kena percayalah, percaya dengan rukun iman,
Rukun iman, salah satu rukun iman adalah qada dan qadar. Kena percaya dan yakin apa yang berlaku dalam kehidupan kita, takdir kita semua telah ditentukan oleh Allah. Cuma kita memilih untuk menjadi yang terbaik atau sebaliknya. Itu dia punya formula dia. Kena faham. So pertama sekali manjil ilmu, yang kedua bila kena ilmu kita jatuh cinta Allah. Bila kita jatuh cinta dengan Allah, kita akan buat apa yang Allah suruh, iaitu buat rukun Islam. Lepas tu percaya seyakin-yakin dengan rukun iman. Bila macam tu, okay, ikut apa yang saya bagi solution tadi. Follow je solution 4 solution tadi. Itu sahaja untuk Puteri. Harap menjawab ya. Alright, so ada juga yang tanya ni, kenapa bila kita nak move on, rasa ni macam cinta kot. Macam-macam dugaan yang lebih dilalui untuk betul-betul hilangkan perasaan pada dia. So, kenapa jadi macam tu? Macam mana nak hilangkan perasaan tu? Nak hilangkan. Okay, pertama sekali bila kita dah sayang dengan seorang tu, mana tak kisahlah apa pun. Bila kita dah, contohnya saya dengan buku ni, contohnya saya dengan buku ni kan, contoh saya tak angkat buku ni, kalau kita tidur pun dengan buku ni, kita makan pun kita bawa buku ni, senang kita akan buku je. Handphone Haziq sayang handphone Haziq? Sayang tak handphone Haziq? Sayang. Handphone tak? Macam mana? Bangun pagi kan, bangun pagi cari Allah ke cari phone? Allah. Okay, soalan cuba Mas. Okay. Bila kita sayang seorang, contohnya kita bagi analogi macam phone kita sayang dia kan, memang susah kita nak tinggalkan. Contohnya satu hari ditakdirkan Allah, handphone kita jatuh pecah, lepas tu kena langgar kereta. Dah lah jatuh pecah, kena langgar kereta. Agak hati-hati kita Aziz ada hancur. Bila kita hancur, kita punah. Tambah pula bila Aziz beli tu dengan duit Aziz sendiri. Aziz dah kerja siang malam pagi petang untuk beli iPhone. Sekarang ni iPhone 10 salah, mesti mahal lah. 11. Bila kita dah usaha sambil baik untuk dapatkan telefon, tiba berlaku macam tu, automatik kita akan sedih. Allah, ruginya aku beli sama ni, ruginya Allah, aku sedih sangat-sangat. Kenapa jadi macam tu? Begitu juga dengan seseorang. Macam mana nak lupakan? Macam ni sekali kalau dah sedih, nak lupakan manusia, pertama sekali kena, ni isu apa maksudnya, dia tak lupa seorang sebabkan ditinggalkan ke ataupun dia pergi buat selama-lamanya? Dia tak cerita lah. Ditinggalkan lah senang. Ditinggalkan. Okay, pertama sekali kalau boleh, okay, pertama sekali seandainya dia ditinggalkan, bukan pergi selamanya, ditinggalkan, kalau boleh delete semua gambar-gambar. Ni semua berapa ramai delete semua gambar berkaitan dengan dia. Sebab bila kita tengok kita terluka, bila kita tengok mengalir. Tu standard. Sebab tu pertama sekali kena delete. Delete semua tentang dia. Delete tentang dia. Lepas tu nombor 2, pertama delete, yang kedua balik kepada dia. Bukan balik kepada perempuan tu, kepada Allah. Balik kepada Allah. Dan melakukan 4 step tadi. 4 step tadi. Saya nak cerita panjang pula, saya kena ambil setengah jam balik untuk cerita 4 step tadi. Mungkin boleh baca komen ni. 4 step tadi. Pertama sekali azam sungguh-sungguh. Saya dah lupa dah. Azam sungguh-sungguh. Yang kedua, jadi kawan yang mampu untuk membimbing kita. Yang ketiga, cari majlis ilmu. Yang keempat, keluar daripada suasana yang tak baik kepada suasana yang lebih baik. Kalau contoh, okay, saya bagi kalau kita sedih, kita jangan duduk seorang-seorang. Duduk dalam bilik, tutup lampu dan tutup pintu, kunci, kita duduk seorang, kita menangis, bersimpati. Orang tak tolong pun. Kita telah membinasa. Sebab tu kalau boleh keluar daripada bilik, buatlah something kat dapur. Kalau boleh tengok baju, banyak lipat baju. Cuba jadi manusia yang normal dan berbakti kepada orang lain. Itu sahaja jawapan yang saya boleh beri. Tengok soalannya, Aziz. Terbaik itu Allah Rabbi hadza min fadli Rabbi. Soalan macam, okay Haziq, main slow lah. Slow tak? Saya slow ni. Haziq slow ke saya slow ni? Haziq ada data lagi ke tu Haziq? Semangat no time, tak ada siapa nak baca pun, insyaAllah ada yang baca. Siapa pak? Tak gerak tak? Tak? Dia cakap tak? Hello, Assalamualaikum.
Okay, sorry. Tadi terpause. InsyaAllah kita try connect balik untuk kata-kata akhir daripada Encik Lebah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, tadi line slow sikit. Okay, baik. Banyak soalan ni Aziz. Oi, kesian itulah tu. soalan yang naik atas tu. Tak dapat baca. Aziz cepat tulis. Tulis. Oh, tak apa. Aziz Imam Ghazali boleh hafal semua. Allah. Kita dah ada tukang tulis. Cumanya kita tak dapat nak jawab semua soalan pada malam ni sebabkan live ni pun dia ada had dia kan. Jadi mungkin kita serahkan kepada Encik Lebah lah untuk kesimpulannya pada malam ni. Pergulungan Okey, baik. Pergulungan. Okey, pertama sekali perkataan yang paling klise bagi orang yang sedih. Pertama sekali, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah bersama dengan kita. Allah bersama Haziq, Allah bersama pendengar, Allah bersama kita semua. Everything yang kita buat, Allah bersama. Hatta kita buat jahat sekalipun, Allah bersama kita. Kita buat jahat, kadang-kadang Allah jentikkan kepada hati kita. Wahai hati, kalau boleh fikir banyak kali kau nak buat jahat ataupun tidak. Wahai hati, fikir banyak kali adakah kau buat benda ni betul ataupun tidak. Seandainya apatah lagi bila kita sedih. Bila kita sedih, Allah ada ke tak? Mesti ada. Bila kita sedih, Allah datang pada kita, Allah hadirkan rasa, Allah jentik hati kita. Wahai hati, kenapa nak sedih lama-lama kepada dunia? Sedangkan dunia itu hina. Sedangkan dunia itu sementara. Kamu hidup dunia ni 60 tahun. Kamu nak hidup di syurga buat selama-lamanya. Kenapa perlu bersedih kepada dunia? Allah Rabbi. Sebab tu saya tekankan dalam video, mana-mana video saya tekankan pertama sekali nak tak nak kita kena hargai apa yang kita ada dalam apa yang kita ada sekarang. Hargai. Pertama hargai apa yang kita ada sekarang. Mak ayah kita bila mak ayah masih hidup, hargai. Kita adik-adik walaupun setiap hari bergaduh, tarik telinga, walaupun kita berebut remote setiap hari. Memang duduk musim kat rumah ni berebut remote, betul lah Aziz? Main serut-serut remote. Betul. Dan sebagainya. Bila so momen ni kita kena hargai lah. Kita duduk rumah ni bukan duduk biasa-biasa. Kita duduk rumah ni sebenarnya Allah nak dekatkan kita ni dengan family. Mungkin sebelum ni kita banyak program kat luar. Mungkin sebelum ni kita banyak lepak dengan member. Mungkin sebelum ni kita banyak habiskan masa dengan kawan-kawan. Tapi inilah masa kita bersama dengan family. Inilah masanya kita berbakti kepada family. Dan inilah masa untuk kita berubah dan menjadi anak yang soleh, insya-Allah. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada Haziq. Okay, untuk last mungkin Cik Lebah boleh promote sikit pasal buku yang baru Cik Lebah terbitkan. Last okay, baik. Sebenarnya untuk final pre-order sebenarnya dah tutup, tetapi kita lanjutkan dah tutup. PKP. Untuk pengetahuan semua dah beratus. Memang ramai gila beli. Tetapi saya minta maaf seandainya siapa yang dah beli dan tengok sekarang, saya nak bagi tahu, saya umumkan, saya nak minta maaf sebab sekarang ni kilang masih tutup dan kami tak boleh proses untuk cetakan. Walaupun penulisan dah siap, walaupun plastik postage dah beli, tetapi kilang masih tutup, kita tak mampu, bukan tidak gitu. Dan atas arahan government, sekiranya kilang tu buka juga akan ditangkap oleh government lah dan sebagainya. Kalau nak beli, cerita dia lebih kurang apa yang kita cerita pada malam ni, dan malah saya selitkan beberapa analogi yang saya kira memudahkan para pembaca untuk memahami dengan lebih senang, lebih dekat dengan hati, insya-Allah. Saya nak promote juga untuk Aziz Zahar ni bukan biasa-biasa, orang biasa-biasa. Dia ni orang yang suka membaca. Bagi orang-orang mereka yang dengar ni, boleh follow Aziz Zahar sebab Aziz Zahar ni antara orang ulat buku. Dan kaedah sekarang ulat buku. Sekarang ni apa yang tak suka buku, tapi Aziz Zahar di sebaliknya. Malah dia ada dia punya Aziz is reading. Tu Elia. Kalau Aziz apa? Haziq dan buku. Haziq dan buku. Boleh follow Haziq. InsyaAllah. Ini manfaat dan dia review pun menarik. Boleh follow Haziq. Allah. Saya pula promote Haziq. Okay, so insyaAllah itu saja untuk malam ni. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Encik Lebah sebab sudi meluangkan masa pada malam ni. Dan juga